Selamat sejahtera kepada Dr. Saiful dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah kumpulan 9 penghayatan etika dan peradaban Seksyen 11. Hari ini, kami akan membentangkan tentang tajuk tugasan kita, iaitu huraikan latar belakang dan faktor-faktor yang saling berkaitan dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Rakyat berbilang kaum menunjukkan mereka mempunyai budaya dan adat resam yang berlainan. Walaupun rakyat Malaysia mempunyai agama yang berlainan, tetapi rakyat Malaysia mestilah hidup bersama-sama dengan saling menghormati agama lain tanpa membangkitkan isu sensitif yang akan menyebabkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham. Perpaduan dan keharmonian sesebuah negara adalah sangat penting kerana perpaduan adalah tunggak kepada kemajuan serta kestabilan dari pelbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Pelbagai kaum di Malaysia perlulah berusaha menyatu padukan rakyat supaya dapat mempertahankan tradisi, budaya dan pegangan masing-masing. Agama adalah kriteria yang penting dalam kehidupan seharian setiap manusia kerana agama dapat membentuk kehidupan yang lebih harmoni terhadap manusia yang berbilang kaum yang hidup bersama-sama di suatu tempat. Agama sentiasa menjadi pendorong kepada manusia untuk melakukan kebaikan, begitu juga dalam konteks hubungan kaum. Nilai dan etika adalah elemen penting dalam pengurusan dan pentadbiran. Ia diiktiraf faktor penting yang dikawal oleh ahli sejarah dan tokoh falsafah sains sosial aktiviti tidak bertanggungjawab. Di Malaysia, kesedaran awam, ketidakpuasan hati terhadap amalan tidak beretika dalam pengurusan adalah satu fenomena yang agak baru. Ternyata bahawa kepelbagaian kaum, agama dan budaya bukan halangan untuk rakyat Malaysia untuk hidup bersama. Mereka boleh berkongsi sesuatu yang menjadi tonggak perpaduan kaum. Konsep pembangunan pengurusan etika adalah apa yang diperlukan oleh semua negara, budaya dan agama dunia. Pendekatan yang sistematik mungkin diperlukan juga. Dilihat di Barat dinilai sebagai sistem moral dan etika terbaik yang dicadangkan dalam agama kontroversi dengan sendirinya. Apa yang telah ditunjukkan di sini ialah setiap agama mempunyai satu set nilai dan sistem moral kuat yang akan memastikan sesebuah masyarakat itu akan berkembang dalam konteks ini. Malah, budaya dan agama menjadi faktor pendorong berdiri teguh demi kemajuan dan pembangunan sesebuah negara. Dalam esei ini, juga akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang latar belakang dan 4 faktor yang saling berkaitan dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Antara 4 faktor yang akan dijelaskan dalam esei ini ialah sistem kepercayaan dan agama, kewujudan sistem perundangan yang teratur dan penggunaan bahasa serumpun, sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, dan faktor yang terakhir ialah sistem pendidikan yang teratur. Pada pembentang sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nurul Nawal binti Muhammad Azwan, nombor matrik IPN 21160196. Saya akan membentangkan satu topik latar belakang penghayatan etika dan peradaban. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Dalam mengekalkan kemasyhuran suatu negara, para pemimpin perlulah mengekalkan sifat dan amalan baik yang wajib dilakukan oleh setiap masyarakat. Sifat dan amalan baik yang diperkenalkan itu dikenali sebagai penghayatan etika dan peradaban. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, etika bermaksud ilmu berkenaan akhlak atau moral, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu dipatuhi, manakala peradaban bermaksud keadaan setingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani. Kursus Penghayatan Etika dan Tamadun PEDP dan Falsafah dan Isu Semasa FIS merupakan dua kursus wajib baharu di universiti yang pertama kali yang diperkenalkan pada sesi kemasukan 2019-2020. Kedua-dua jurusan tersebut mengatakan jurusan Hubungan Etnik PT dan Tamadun Islam dan Asia TITAS. Menurut bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik, kedua-dua kursus adalah wajib bagi pelajar dan menjadi syarat kepada mereka sebelum tamat pengajian.
Apabila PEDP diperkenalkan, transformasi yang lebih jelas dapat dilihat kerana multidisiplin menjadi keutamaan dengan konsep aplikasi ilmu yang diterapkan dalam kursus ini. Ironinya, daripada disiplin sejarah kepada sosiologi, tema dan zaman pelbagai disiplin, tetapi tanpa mengabaikan elemen kewarganegaraan yang menjadi nadi kursus ini. Anai ini juga dijadikan sebagai peringkat evolusi ketiga PEDP sehingga terbukti juga terdapat perubahan berkaitan kaedah pengajaran dan pembelajaran digital dalam talian. Malah, setiap kursus yang disampaikan mempunyai reputasi dan status tersendiri dalam mencapai matlamat yang ditetapkan oleh kementerian. Inilah keunikan yang ditunjukkan oleh kursus ini yang telah dibangunkan di UMS, iaitu universiti kita, selama hampir 30 tahun. Malah, pengalaman ini bukan sahaja berlaku di UMS tetapi juga di setiap IPT di negara ini yang terselah dalam dinamik khusus Trust University untuk komponen nasional dalam Persatuan Pendidikan Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sistem kepercayaan agama merupakan salah satu cara yang tidak dapat dinafikan untuk membentuk etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat kepelbagaian. Seperti yang kita tahu, setiap agama mempunyai nilai dan moral yang berbeza. Daripada perspektif agama Islam, ia merupakan agama utama di Malaysia dan telah mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu setara ketapaan Hindu di tanah Melayu. Islam juga merupakan agama universal dan universalitas terkandung dalam esensi ajaran Al-Quran. Prinsip keberadaan manusia adalah menjadi khalifah alam didasarkan pada wahyu dan bimbingan Al-Quran dan hadis. Sumber utama ini bukan hanya arah ibadat tetapi juga dalam kehidupan manusia. Prinsip universal ini memungkinkan Islam untuk menginjak-injak dan mewarnai idea dan juga nilai keislaman masyarakat Melayu. Seterusnya, menurut Buddhisme dan Hinduisme, ia adalah kepercayaan umum orang India dan orang Cina di Malaysia. Buddhisme adalah agama budaya yang didirikan oleh Siddhartha di India. Buddha Gautama, seorang pria kuat yang berjuang untuk mencapai ketinggian moral hidup dengan usaha sendiri mencapai keharmonisan hidup. Terdapat 4 kebenaran mulia oleh Hinduisme. Yang keempat kebenaran mulia tersebut adalah dukkha, di mana trisna yang terakhirnya adalah kebenaran tentang cara mengatasi dukkha. Untuk mewujudkan 4 kebenaran mulia, salah satu adalah seorang Buddhis harus melalui proses yang disebut jalan mulia 4 lapis. Terdapat 3 kelompok etika adalah sila, samadhi dan panna. Pancasila adalah etika sosial yang menjamin adanya perdamaian sosial. Sebagai contoh, pembunuhan, perzinaan, minuman keras dan sebagainya merupakan sesuatu yang dilarang keras dalam konteks pembangunan agama itu sendiri. Doktrin Kristian adalah berasal dari Alkitab. Menurut kitab suci, kepada penganut orang Kristian, kitab suci tersebut mengandungi 2 perjanjian, iaitu Old Testament dan New Testament. Antara 10 Commandment tersebut menerangkan 10 nilai moral yang mesti diikuti oleh semua orang Kristian, iaitu mempercayai Trinity, tidak menyembah patung, tidak sebut nama Tuhan sesuka hati, sentiasa mengingatkan dan mensucikan hari Sabat, sentiasa memberi hormat kepada ibu bapa dan lain-lain lagi. Di samping itu, terdapat 11 faktor yang perlu diikuti oleh penganut Kristian dalam New Testament, iaitu sentiasa memberi keutamaan kepada etika, sentiasa mengingati Jesus sebagai teladan, tidak mempunyai sikap penipuan, mencari keredaan Tuhan, sentiasa merendah diri dan lain-lain lagi. Dari segi budaya Konfusianisme, terdapat 2 faktor dalam diskusi oleh Confucius. Antaranya adalah 5 kebaikan dan 5 hubungan. 5 nilai yang telah dinyatakan dalam 5 virtues adalah cautious atau dikenali sebagai bersopan santun, greed atau dikenali sebagai hati terbuka, good faith yang bermaksud kepada kebolehpercayaan, diligent yang bermaksud ketekunan, dan clemency yang menunjukkan kepada sifat lemah lembut. Untuk 5 hubungan pula, 5 hubungan yang telah merangkumi ialah hubungan pemerintah dan menteri, hubungan abang dengan adik, hubungan ibu bapa dan anak, hubungan suami dan isteri, dan terakhirnya ialah hubungan antara kawan.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada doktor. Hari ini saya akan membentangkan topik kumpulan kami iaitu faktor pembentukan etika dan peradaban di kalangan masyarakat kepelbagaian di negara kita. Faktor pertama ialah kewujudan sistem perundangan yang baik serta teratur. Bagaimana faktor ini membantu dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat adalah seperti mana yang kita ketahui, undang-undang diwujudkan adalah untuk mengawal serta mendidik masyarakat agar berperilaku baik dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Contohnya seperti membunuh, merompak, menyamun, dan lain-lain lagi perkara yang negatif. Apabila tingkah laku dan tata susila masyarakat telah terdidik dengan baik, maka ia secara tidak langsung akan membentuk etika yang baik di kalangan masyarakat. Dapat dilihat di sini bahwa dengan adanya sistem perundangan yang baik dan teratur tersebut, etika masyarakat dapat dibentuk. Jika negara kita melahirkan masyarakat yang beretika, maka keamanan dan kesejahteraan negara juga dapat dipelihara dengan sebaiknya. Apabila negara menjadi aman dan sejahtera, ia juga menyumbang kepada pembangunan negara yang maju serta pesat. Dan sebagaimana yang kita ketahui, negara yang maju dan berkembang dengan pesat merupakan ciri sebab peradaban. Dari sini kita dapat lihat bagaimana kewujudan sistem perundangan yang teratur dan cekap membantu dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di negara kita. Seterusnya, penggunaan bahasa serumpun juga membantu dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di negara kita. Penggunaan bahasa serumpun ini dapat dilihat dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa perantaraan sama ada dalam urusan formal maupun tidak formal yang digunakan sehingga masa kini. Dengan menggunakan satu bahasa yang sama di kalangan masyarakat kita yang mempunyai pelbagai kaum, ia dapat memudahkan komunikasi antara masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum. Apabila masyarakat ini dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar, maka perpaduan serta kesatuan hati masyarakat akan dapat dipupuk. Dengan mudah, memandangkan penggunaan bahasa serumpun ini membuka ruang bagi masyarakat berbilang kaum untuk berkomunikasi dengan baik dan memahami isi hati masing-masing. Apabila kita dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu, maka negara akan dapat membangun dengan baik. Hal ini kerana perpaduan masyarakat merupakan tiang kepada pembangunan negara, dan negara yang membangun merupakan ciri sebab peradaban. Maka, dengan negara yang membangun, kita dapat membentuk peradaban. Bukan itu sahaja, masyarakat yang bersatu padu adalah merupakan masyarakat yang beretika. Dari sini terdapat lihat bagaimana penggunaan bahasa serumpun membantu dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia ialah sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Bagi aspek sistem organisasi, ianya menjadi lebih teratur selepas kedatangan British kerana mempunyai pengaruh daripada Barat. Sebelum kedatangan British, Tanah Melayu menggunakan sistem pentadbiran beraja dan menganggap raja sebagai pemerintah berkuasa mutlak. Namun, sistem tersebut telah digantikan dengan sistem demokrasi. Dalam sistem ini, keputusan perlulah dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti dan rakyat mempunyai hak kebebasan untuk bersuara. Pemilihan pemimpin juga dilakukan berdasarkan pilihan raya ataupun dari kata lain berdasarkan pandangan dan sokongan rakyat terhadap calon tersebut. Hal ini juga menunjukkan keseragaman pemerintahan dalam negara dan keadilan dibuat kepada rakyat. Bagi aspek organisasi sosial, dasar pelajaran kebangsaan telah diperkenalkan untuk mewujudkan institusi pendidikan yang lebih berkualiti. Dasar ini menggunakan 3 usul penting penyata raza, iaitu berkaitan masalah bahasa, malayanisasi dan pendidikan universiti. Tiada diskriminasi kaum yang berlaku kerana tidak lagi wujud sistem persekolahan vernakular dan sekolah yang ditubuhkan berdasarkan bahasa penghantar yang berbeza. Kepentingan sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, yang pertama, dapat melahirkan individu yang mampu bersaing secara global.
Kewujudan individu berkualiti bermula daripada persekitaran yang juga berkualiti. Produktiviti meningkat dan seterusnya melahirkan masyarakat yang mampu mengharumkan nama negara di persada dunia. Yang seterusnya ialah mewujudkan nilai kemasyarakatan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Hal ini merupakan wahana yang penting dalam menentukan hala tuju masyarakat dan pilihan yang dibuat dalam menjalani kehidupan. Pembentukan nilai masyarakat juga bukan sahaja dipengaruhi oleh agama dan budaya, tetapi juga persekitaran. Mempunyai pengaruh yang boleh membuatnya berubah dari semasa ke semasa. Apabila nilai kemasyarakatan wujud, sudah pasti rakyat dapat menerima kepelbagaian budaya masing-masing. Keragaman budaya inilah yang menjadikan Malaysia unik dan orang asing tertarik untuk berkunjung ke negara kita. Dan yang terakhir, melahirkan masyarakat yang beretika. Hal ini kerana masyarakat dapat menjalinkan hubungan baik sesama sendiri dan berinteraksi dengan berkesan. Perkara ini merupakan asas penting dalam pembentukan sebuah negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Faktor pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia yang seterusnya ialah pendidikan yang teratur. Pendidikan merupakan satu entiti yang tidak lagi asing, sangat signifikan dalam menjadi wadah untuk peneraju kepada jentera pembangunan negara. Oleh yang demikian, satu sistem yang efektif dan efisien amatlah penting bagi menjamin keberkesanan atribut tersebut. Malaysia merupakan negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk di mana setiap dasar yang dilaksanakan perlulah selari dengan keperluan masyarakat. Dalam konteks ini, suatu sistem pendidikan yang fleksibel seharusnya memfokuskan ke arah masyarakat yang dibentuk dengan menyalurkan pembelajaran kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan sistem warna kulit. Sistem pendidikan melalui elemen persekolahan antara faktor yang amat penting. Secara umumnya, semasa pemerintahan British, sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah tidak memfokuskan ke arah perpaduan bangsa untuk menjadi kesinambungan etika dan perpaduan masyarakat yang pelbagai. Dalam hal ini, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggris, di mana setiap sekolah aliran ini mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Maka, hal ini memberi cabaran dan halangan yang besar kepada etika perpaduan masyarakat. Bahkan, kewujudan sekolah vernacular telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan yang tersendiri. Natijahnya, hal ini menyebabkan hubungan antara kaum semakin renggang. Dalam hal ini, sekolah vernacular mempunyai kepentingan yang tersendiri mengikut kaum masing-masing. Maka dapat dilihat bahawa pada zaman ini, dasar pendidikan terutama sistem persekolahan tidak menghasilkan keberkesanan yang positif khususnya dalam aspek etika dan peradaban menuju perpaduan bangsa. Rentetan senario itu, setelah kemerdekaan, kerajaan telah melaksanakan revolusi di mana penzahiran dasar pelaksanaan sistem pendidikan yang lebih teratur untuk menjamin etika dan peradaban bagi memupuk sikap perpaduan antara setiap kaum dan etnik di Malaysia. Dalam hal ini, kerajaan telah memperkenalkan dasar sistem pendidikan yang memfokuskan ke arah toleransi dan rasional. Dalam konteks ini, beberapa jawatan kuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan pada masa itu dan menghasilkan Laporan Razak 1956 yang meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan melalui sistem pelajaran kebangsaan untuk semua. Bahkan dalam dasar pelaksanaan ini, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa pengantar utama serta kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah. Hal ini untuk menyusun pelaksanaan yang rapi dan adil untuk setiap masyarakat. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 bagi memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara. Pendemokrasian pendidikan merupakan satu wahana dalam memberi keadilan untuk setiap masyarakat yang berbilang kaum dan etnik. Dapatlah disimpulkan bahawa sistem pendidikan yang teratur mampu memberi impak positif dalam segenap aspek, khususnya mengetengahkan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai. Nama saya ialah Daniel Lim Jingyi dengan nombor matriks BS21110465. Saya akan membentang tentang bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, Malaysia terdiri daripada masyarakat yang pelbagai etnik serta budaya. Oleh itu, perpaduan adalah satu elemen yang penting dalam menyatu padukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Perpaduan juga memainkan peranan yang amat penting dalam sesebuah negara kerana ia menjadi tunggak kepada kemajuan serta kestabilan dalam aspek politik, sosial dan ekonomi.
Selain itu, isu-isu berkaitan dengan hubungan etnik juga sering dibincangkan dalam peringkat globalisasi. Dalam catatan sejarah telah menunjukkan mendapati beberapa konflik antara etnik yang telah berlaku di Malaysia. Antaranya ialah peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 yang kesan daripada perbuatan tidak puas hati dari sudut agihan dan kekayaan negara. Peristiwa yang kedua ialah peristiwa Kampung Medan pada Mac 2001, kesan daripada sikap tidak bertolak ansur apabila berlaku percubaan kepentingan antara dua pihak yang membabitkan peristiwa agama. Peristiwa yang terakhir ialah Kampung Rawa pada tahun 1998 diakibatkan oleh sikap tidak menghormati amalan agama etnik lain. Di samping itu, terdapat juga beberapa cabaran yang dihadapi oleh pelbagai etnik di Malaysia dalam kehidupan. Salah satu cabaran ialah perbezaan sosial demografi. Hal ini disebabkan kerana kedudukan persekutuan Malaysia terletak dalam laluan strategik perairan antarabangsa. Pantai timur semenanjung Malaysia menghadap Laut Cina, manakala pantai barat menghadap Selat Melaka. Jarak yang jauh dan ramai negeri dibahagikan di bawah pentadbiran yang berbeza menyebabkan hubungan etnik menjadi kurang efektif. Selain itu, cabaran yang kedua ialah perbezaan sosio-ekonomi. Ketidakadilan dalam pemberian pendapatan antara etnik dan jurang antara golongan miskin dan golongan kaya. Perbezaan juga jurang pendapatan antara sektor awam dan sektor swasta juga akan menyebabkan perbezaan budaya dan sosio-ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Di samping itu, cabaran ketiga ialah perbezaan sosial budaya. Sebagaimana yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum, agama dan budaya yang mempunyai ciri-ciri kesendirian. Oleh demikian, objektif utama negara kita adalah mewujudkan satu identiti nasional yang dapat menjadi tunggak kepada perbuatan negara demi menjaga keamanan dan keselamatan negara. Cabaran terakhir ialah perbezaan sosial politik. Di Malaysia terdapat pelbagai parti politik yang kebanyakannya adalah parti politik berdasarkan kepada kaum atau dikenali sebagai parti perkauman. Dengan itu, perikatan telah dibentuk untuk menyatu padukan parti-parti yang berbilang kaum ke dalam satu pertubuhan yang besar supaya tidak berlaku perselisihan faham antara kaum. Akhir sekali, jelaslah bahawa terdapat banyak faktor yang sering berkaitan dalam pembentukan etika dan peradaban masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Antaranya ialah melalui sistem kepercayaan dan agama, kewujudan sistem perundangan yang teratur, penggunaan bahasa serempun melalui sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur, dan akhirnya ialah melalui sistem pendidikan yang teratur. Itulah sahaja daripada pembentangan kumpulan kita. Sekian, terima kasih.